Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 15 ingin membentangkan mengenai kajian lapangan di Kampung Seberang Marang, wilayah Mungkin, Pulau Kerengga. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli kumpulan. Kita proceed kepada pengenalan kajian. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, kegiatan sosioekonomi bermaksud kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam bidang ekonomi, meliputi faktor-faktor ekonomi dan kemasyarakatan. Tujuan utama kegiatan sosioekonomi dijalankan adalah untuk memenuhi keperluan semasa masyarakat, juga sebagai sumber pendapatan. Kebanyakan kegiatan sosioekonomi masyarakat setempat pada dasarnya memberi kesan kepada ekosistem asli dan kegiatan-kegiatan ini mungkin memberi kesan yang ketara atau tidak ketara sama ada secara langsung atau tidak. Tujuan utama kajian kita ialah untuk mengkaji kegiatan sosioekonomi penduduk di Kampung Seberang Marang yang terletak di wilayah Mukim Pulau Kerengga di daerah Marang, Terengganu. Seterusnya, latar belakang kajian. Kajian ini tumpu kepada Kampung Seberang Marang yang terletak di wilayah Mukim Pulau Kerengga di daerah Marang, Terengganu. Dan kajian ini telah dijalankan menggunakan kaedah kualitatif di mana kami menemu bual seorang penghulu kampung tersebut iaitu Encik Ibrahim bin Adam. Menurut Encik Ibrahim bin Adam, penduduk kampung tersebut lebih kepada menjalankan aktiviti nelayan kerana terletak hampir dengan kawasan persisiran pantai. Dan jumlah penduduk Kampung Seberang Marang ialah 1,280 orang yang terdiri daripada 592 orang lelaki dan 688 orang perempuan. Untuk permasalahan kajian pula ialah kesukaran untuk mendapatkan maklumat yang lebih tepat dan mendalam, memandangkan maklumat yang diperolehi melalui penghulu kampung belum diperbaharui dan diupdate. Tahap kesedaran sosial dalam diri masyarakat kampung tersebut, terutamanya dalam diri kalangan remaja, sangat rendah kerana masalah sosial yang sering berlaku dalam kalangan mereka. Seterusnya ialah objektif kajian. Terdapat 3 objektif kajian yang dapat kami kemukakan sepanjang kajian ini. Pertama, mengenal pasti latar belakang penduduk Kampung Seberang Marang di dalam wilayah Mukim Pulau Kerengga. Kedua, mengenal pasti kegiatan sosioekonomi utama di kawasan Kampung Seberang Marang di wilayah Mukim Pulau Kerengga. Ketiga ialah mengenal pasti permasalahan sosioekonomi yang terdapat di Kampung Seberang Marang di wilayah Mukim Pulau Kerengga. Definisi operasi kajian kami ialah pembangunan. Menurut Perrots 1978 mendefinisikan pembangunan sebagai gabungan perubahan mental dan sosial di antara penduduk yang memutuskan untuk meningkatkan produk sebenar dan globalnya secara kumulatif dan berlanjutan. Dalam kajian kami, pembangunan sosioekonomi di Kampung Seberang Marang dalam Mukim Pulau Kerengga menjadi tumpuan kami. Sosioekonomi pula adalah bidang sains sosial yang mengkaji bagaimana aktiviti ekonomi mempengaruhi dan dibentuk oleh proses sosial. Secara umum, ia menganalisis bagaimana masyarakat moden maju, stagnan atau mundur kerana ekonomi tempatan atau serantau mereka, atau ekonomi global. Pembangunan sosioekonomi yang dikaji di Kampung Seberang Marang dalam Mukim Pulau Kerengga ialah pertanian, perniagaan dan peternakan. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian kami ialah kaedah temu bual. Temu bual didefinisikan sebagai perbualan dua hala yang bertujuan untuk mengumpul maklumat kajian. Temu bual juga merupakan interaksi bersemuka antara penemu bual dengan responden. Dalam kajian ini, kami telah menemu bual penghulu daerah Marang dan pengerusi MPKK Kampung Seberang Marang. Analisis kajian mendapati latar belakang penduduk dan corak pembangunan sosio-ekonomi di Kampung Seberang Marang, wilayah Mukim Pulau Kerengga merupakan salah satu kampung yang terletak di kawasan muara sungai iaitu di Sungai Marang dan lebih dikenali sebagai kampung tradisi serta kampung nelayan.
Konsep utama susunan atau penempatan penduduk di kawasan kampung seberang Marang ini bersifat berkelompok, berjajar dan berselerak. Aktiviti ekonomi utama di kampung seberang Marang merupakan sektor perikanan dan sektor nelayan. Hal ini disebabkan kerana kawasan penempatan masyarakat di kampung seberang Marang ini yang terletak di kawasan muara sungai. Namun begitu, daripada sumber data yang diperolehi, sumber pendapatan penduduk yang bekerja swasta lebih tinggi berbanding bilangan penduduk yang bekerja sebagai nelayan, manakala taraf hidup pendidikan penduduk di kampung seberang Marang kebanyakannya merupakan golongan B14. Pada slide ini menunjukkan lakaran peta di wilayah mungkin Pulau Kerengga di mana kawasannya melibatkan keluasan daripada Penjara Marang sehingga ke Jambatan Marang dan kawasan pedalaman hingga ke Gong Beris dan Batangan, di mana ia melibatkan 14 JPKK di dalam wilayah ini. Kaedah pemerhatian kawasan dilaksanakan melalui satu temu bual yang diadakan secara atas talian bagi mengumpul dan mendapatkan maklumat pengkhususan kawasan kajian, di mana butiran pemerhati adalah seperti berikut. Individu bernama Encik Ibrahim bin Adam dan menyandar jawatan sebagai penghulu di daerah Marang, dan kod kawasan kajian pemerhatian ialah di kampung seberang Marang. Dalam hasil pemerhatian, penduduk di kampung seberang Marang beranggaran seramai 1,120 orang, dari mana ia terbahagi kepada beberapa golongan yang sudah berkeluarga dan lain-lain. Jumlah yang sudah berkeluarga ialah 410 keluarga, bilangan penduduk lelaki ialah 592 dan penduduk wanita ialah 688 orang. Mempunyai 10 rantaian kampung-kampung lain dalam kawasan mukim Pulau Kerengga, diketuai oleh Encik Ibrahim bin Adam yang menjadi penghulu mukim Pulau Kerengga. Sektor utama kampung seberang Marang adalah perikanan, perniagaan dan pertanian. Tarikan utama di kampung seberang Marang ialah di Jeti Marang kerana di situ adalah tempat di mana pelancong pergi ke Pulau Redang. Masalah sosial di kampung tersebut adalah terkawal kerana dijaga setiap malam oleh penjaga di kampung seberang Marang. Kampung ini terkenal dengan pelancongan ke Pulau Redang. Hubungkait antara sosioekonomi masyarakat di mukim Pulau Kerengga dengan pembangunan di kawasan tersebut. Seperti yang ditemu bual, sektor utama di kampung seberang Marang ialah sektor perikanan dan penternakan, di mana kebanyakan penduduk mereka terdiri daripada penduduk mereka yang bekerja sebagai nelayan dan penternak. Sumber utama melalui perikanan dan hasil laut. Ternakan air tawar juga diusahakan seperti perusahaan peternakan ikan keli, talapia dan juga lain-lain. Sektor lain ialah sektor perniagaan, di mana pembuatan kraft tangan juga masih dijalankan di kampung seberang Marang. Sektor seterusnya ialah sektor pertanian, di mana segelintir daripada masyarakat di kampung seberang Marang terdiri daripada petani-petani yang mengusahakan tanaman-tanaman seperti getah, kelapa sawit dan herba-herba. Berdasarkan hasil kajian yang diperolehi, dapat disimpulkan bahawa wujud hubungan signifikan antara sosioekonomi dan pembangunan di kampung seberang Marang. Selain itu, pembangunan sektor perikanan di kawasan ini melibatkan masyarakat setempat sebagai penggerak ekonomi dan penyumbang kepada perindustrian perikanan moden. Dengan itu, taraf kehidupan yang lebih maju akan terbentuk di kawasan tersebut sesuai dengan negara Malaysia sebagai negara membangun. Antara cadangan penambahbaikan dalam pembangunan di kawasan tersebut adalah perangkaan pelan strategik secara holistik merangkumi pembangunan sektor perikanan dan sosioekonomi nelayan perlu dirangka oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOA selaras dengan keperluan sektor perikanan yang berpotensi untuk dimajukan sebagai penyumbang pendapatan eksport negara. Selain itu, penubuhan persatuan nelayan mesti digerakkan dengan lebih efektif supaya mereka dapat menguasai pasaran ikan negara, seterusnya memapankan dan mencapai aspirasi kerajaan menerusi sektor perikanan, terutama generasi muda supaya dapat melahirkan modal insan yang kompeten dan menjadi penggerak utama sektor dalam mentransformasikan sektor ini.
Cadangan terakhir adalah kerajaan perlu menyediakan latihan kepada nelayan mengikuti kursus pengurusan sumber perikanan secara mapan dan memperkenalkan teknologi baru bagi memastikan peningkatan pengeluaran ikan untuk makanan di samping meningkatkan pendapatan nelayan.